Salam sejahtera rakan-rakan dan para penonton dari Kuala Lumpur. Musim pengangkutan semasa Tahun Baru Cina TVC tahun ini bermula dari 26 Januari dan akan berakhir pada 5 Mac nanti. Dalam tempoh 40 hari tersebut, seramai 9 bilion rakyat Cina dijangka akan melakukan perjalanan rentas wilayah dalam negeri malah ke luar negara untuk tujuan melancong atau mengunjungi saudara mara. Jumlah penumpang bagi musim pengangkutan ini diwujudkan akan merekodkan tahap tertinggi. Untuk program kali ini, seperti biasa, ada sahabat lama kita, Satria bersama saya. Satria, setahu saya, Satria juga merupakan salah seorang daripada 9 bilion individu tersebut. Jadi boleh tak Satria berkongsi pengalaman sendiri tentang bagaimana menyambut Tahun Baru Cina? Ya, kali ini saya membawa sekeluarga melancong ke Dali dan Lijiang di Provinsi Yunnan di Barat Daya Cina. Kerana Dali sangat hangat pada tahun 2023. Bandar yang hanya 3 juta penduduk ini sebenarnya akhirnya menarik lebih 95 juta pelancong datang ke sana. Dan pendapatan pelancongan juga meningkat lebih 67%. Oleh itu, saya pun nak pergi ke sana untuk tengok. Dan selain Dali, saya juga pergi ke Lijiang ini. Lijiang ini juga merupakan satu destinasi pelancongan yang cukup boleh dikatakan lama dan cukup terkenal di China. Dia ada budaya yang cukup unik kerana penduduk tempatan mereka etnik nasi, bahasanya tumpah. Ya, saya rasa ini amat unik dan kita melawat ke kota Lijiang tengok setiap kedai. Dan di papannya tertulis namanya dalam bahasa Mandarin dan juga dalam bahasa tumpah tempatan punya. Amat unik. Tempat ini bukan hanya ada pemandangan yang cukup indah, ada etnik minoriti, budayanya unik, bahkan ada bahasa yang begitu boleh dikatakan berharga, menjadi sejarah yang hidup hingga sekarang. Saya rasa ini menjadi daya tarikan yang unik bagi Lijiang dan menarik begitu ramai pelancong dari seluruh negara bahkan seluruh dunia datang ke sana. Dia kota kecil sahaja, hanya 7 km persegi sahaja. Tapi pada hari yang paling sibuk, pada masa yang sama terdapat lebih 80,000 orang pelancong bersama-sama dalam kota tersebut. Melancong sempena cuti panjang khususnya kali ini tahun boleh dikatakan sudah 3 tahun kita mengalami pandemi. Dulu kita hanya boleh duduk di rumah untuk menyambut Tahun Baru Cina. Ini mungkin merupakan kali yang pertama setelah pandemi kita boleh membawa sekeluarga melancong ke berbagai tempat. Ini menjadikan begitu ramai membanjiri berbagai destinasi pelancongan di China. Kalau Izzati kali ini pun balik ke Chongqing, ya? Ya, sebenarnya saya ada juga membawa keluarga saya balik ke kampung yang terletak di Bandar Chongqing. Ya, Chongqing juga menjadi tular di TikTok ya, di seluruh dunia. Ya, betul. Ketika saya bersiar-siar di jalan-jalan, di taman, di destinasi pelancongan di Bandar Chongqing, saya mendapat Bandar Chongqing juga dipenuhi pelancong dari seluruh negara, malah itu warga asing dari seberang laut. Misalnya ada suatu hari saya bawa keluarga berjalan-jalan di Taman Erling, iaitu satu taman yang terletak di satu gunung di pusat bandar. Di puncak gunung itu dapat melihat panorama seluruh bandar yang sangat cantik, ya. Dan saya jumpa satu keluarga dari Turki. Wow. Ya, mereka datang khusus tengok itu tapa peninggalan sejarah konsulat Turki di Chongqing. Jika Satria nak tahu, pada penghujung abad ke-19 dan Chongqing merupakan satu pelabuhan perdagangan yang dibuka kepada seberang laut. Jadi ada sesetengah negara mereka buka konsulat di Bandar Chongqing. Sekarang masih terwujud beberapa bangunan lama dapat peninggalan sejarah tentang konsulat tersebut. Antaranya termasuk Turki, Australia, Denmark dan sebagainya. Jadi bangunan seni bina bangunan itu unik dan pemandangan yang amat indah. Jadi dan juga sejarah Bandar Chongqing yang bertukar-tukar dengan seberang laut itu juga membawa erti hingga sekarang. Jadi saya rasa tempat-tempat macam itu dapat memenuhi permintaan pelancong pada masa sekarang lah. Sekarang mereka bukan saja ingin tengok pemandangan yang indah, mereka mau cuba makanan yang sedap, mereka juga ingin menambah ilmu. Jadi saya rasa itu tempat-tempat bersejarah
ataupun mempunyai cerita-cerita lebih digemari oleh pelancong pada masa sekarang. Ya, yang penting boleh ambil gambar dan post di media sosial ya. Satria, jika kita menyebut tentang destinasi pelancongan ya, selain daripada destinasi domestik, setahu saya juga ada ramai pelancong Cina mereka juga memilih untuk melancong ke luar negara dalam judi TPC. Jadi boleh tak Satria berkongsi lebih lanjut mengenainya? Ya, berdasarkan satu platform pelancongan di China yaitu Qunar, kalau penempahan tiket antarabangsa sempena cuti panjang tahun baru Cina kali ini meningkat 14 kali ganda berbanding tahun lalu. Ya, tahukah Izzati berapa negara mana yang sudah menjadi pilihan yang paling hangat? Mungkin Asia Tenggara, bukan? Ya, betul. Kalau melihat tiket pergi ke Singapura sudah meningkat 29 kali ganda. Pergi ke Kuala Lumpur meningkat 20 kali ganda. Dan kalau pergi ke Bangkok meningkat 16 kali ganda. Ini justru kerana beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk di ketiga negara tersebut, mereka melaksanakan dasar pengecualian visa terhadap pelancong Cina. Kita saling melaksanakan dasar tersebut. Ya. Pada cuti panjang tahun baru Cina ini, kira-kira terdapat lebih 3 juta orang pelancong Cina sudah pergi keluar untuk melancong. Dan pada masa yang sama juga ada lebih 3 juta orang pelancong asing datang ke China untuk menikmati suasana sambutan tahun baru Cina di sini. Saya rasa semuanya akan memperlihatkan satu trend yang cukup bagus pada tahun ini, iaitu dengan pemulihan ekonomi seluruh dunia, dengan pemulihan penerbangan antarabangsa, mesti akan terdapat lebih ramai pelancong datang ke China dan juga ada lebih banyak pelancong China akan melawat ke luar negara. Dan berdasarkan jangkauan Institut Pengajian Pelancongan China, pada tahun ini pelancong yang datang ke China dan juga keluar masuk China akan mencatat lebih 264 juta orang. Dan pendapatan pelancongan dalam bidang ini akan mencatat lebih 107 bilion dolar Amerika. Oh ya, okey. Jadi Satria, apakah Satria setuju ketika kita melancong, ya, membeli belah merupakan salah satu komponen yang amat penting kerana kita lebih cenderung kepada berbelanja ataupun boleh kata kita lebih suka berbelanja dan ia dapat membawa kepuasan kepada kita. Betul setuju? Ya, kalau kita melancong ke berbagai tempat yang lain, mesti akan pada masa yang sama merangsang berbagai penggunaan dalam bidang yang lain. Bukan hanya macam membeli tiket untuk destinasi pelancongan saja. Kita akan menempah hotel. Kita perlu makan di restoran. Kita mungkin akan henti di kedai kopi untuk minum kopi puas di tepi tasir Arhai itu. Seperti Satria yang sudah melaksanakan. Kita juga menyewa kereta, kita ada bayar untuk pengangkutan. Dan semua ini akan merangsang ekonomi dalam berbagai bidang sektor yang terlibat. Dan khususnya kali ini Satria sudah menyaksikan pemandangan yang paling cantik, paling indah ialah senyuman pada setiap orang, pada pemandu kereta tempatan, pada macam bos di hotel atau rumah indah desa di tempatan, dan juga senyuman pada macam pelancongan dari seluruh negara, dan juga ada senyuman pada penjual di destinasi pelancongan. Kerana datangnya begitu ramai pelancong dari seluruh negara bahkan seluruh dunia, sebenarnya membawa pendapatan yang cukup lumayan kepada mereka. Ya, pastilah senyum. Dan baru-baru ini saya juga membaca beberapa statistik yang menarik dari Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan China, iaitu dalam tempoh 8 hari judi tahun baru China, jumlah nilai perbelanjaan oleh pelancong dalam negeri mereka sudah catat 632.69 bilion yuan RMB dan angka ini meningkat 4.7% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas dan 7.7% lebih tinggi daripada 2019 iaitu tahap sebelum tercetus pandemik COVID-19. Jadi nampaknya memang ia menyumbang banyak bagi pemulihan ekonomi China ya. Ya, kita tengok kalau China sebenarnya meskipun kita tahu tahun lalu seluruh dunia menghadapi sedikit masalah dalam pembangunan ekonomi. Tapi bagi China, kita masih mencapai satu pertumbuhan yang cukup baik, lebih kurang 5.2%. Saya rasa ini sudah boleh dikatakan antara
kumpulan yang pertama di dunia yang memperlihatkan pencapaian cukup cemerlang. Dan ini juga akan terus menyuntikkan itu keyakinan kepada bukan hanya ekonomi secara menyeluruh, kepada bidang peniaga, kepada bidang kilang-kilang, juga kepada setiap orang kita. Iaitu kita yakin ekonomi akan menjadi semakin baik, dan jadi dengan keyakinan ini kita baru berani untuk bayar dalam berbagai bidang termasuk pelancongan. Ya, betul. Seiring dengan pelaksanaan dasar pengecualian visa China dengan lebih banyak negara, perjalanan warga China ke luar negara dan sebaliknya warga asing ke China menjadi lebih mudah. Diyakini lawatan dua hal itu bukan saja dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara masing-masing, bahkan juga dapat menggalakkan persefahaman dan persahabatan antara rakyat China dengan rakyat seluruh dunia. Okey, baik, setakat itu saja perkongsian kami untuk edisi Asia kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Sekarang kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur.